Silaplah pula. Okey. Baik, seterusnya. Kita terus. Seterusnya. Okey. Tak silap. Soalannya burung apa? Kan? Ya, okey, baik. Okey. Seterusnya, kompos tak guna ke? Ada guna juga. Kita lihat, inilah dia sistem pembesar 4 lipatan. Ke atas tu ada sultan, bawah tu pembesar berempat, bawah lagi pembesar berlapan, bawah lagi pembesar 16 dan bawah sekali adalah pembesar 32. Inilah sistem pembesar 4 lipatan. Kan? Jadi baru kita nampak, oh inilah dia sistem pembesar 4 lipatan. Dan di bawah tu ada sistem pembesar 4 lipatan. Di bawah sultan ada 4 orang pembesar yang paling hebat. Iaitu kalau kita lihat, ini 4 orang pembesar yang utama, iaitu bendahara pertama, penasihat raja. Bendahara tugasnya apa? Penasihat raja, menteri utama pada peringkat pusat, menteri utama. Ketua turus angkatan perang, maknanya ketua yang menyusun strategi angkatan perang. Ketua hakim dan juga pemangku sultan. Seandainya sultan tak ada dalam negeri, sultan pergi ke luar negara untuk membuat lawatan, maka bendahara akan memerintah negeri itu untuk sementara waktu. Sementara menantikan sultan balik daripada luar negeri. So itu pemangku sultan. Itu tugas-tugas siapa? Tugas-tugas bendahara. Dan bendahara kat Melaka, bendahara apa yang paling terkenal di Melaka? Bendahara apa nama dia? Siapa ingat? Ya. Bendahara. Bendahara tu no. Bendahara apa? Siapa ingat? No. Hang Jebat no. No. Okey, tak tahu Okey. Sebenarnya bendahara yang paling hebat dan terkenal adalah Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak. Pernah dengar? Bendahara Tun Perak tu, okey, dia menjadi bendahara sejak Sultan Muzaffar, Sultan Mansur, Sultan Alauddin dan Sultan Mahmud Shah. Bendahara Tun Perak. Okey. Tu Tun Perak cikgu. Oh ya ke? Iyalah tu. Okey. The most famous. Yes, betul. Bendahara Tun Perak. Oh ya ke? Tak sama. Bendahara dengan bendahari tak sama, lain. Bendahara ni dia sebenarnya adalah penasihat raja. Kita tengok penghulu bendahari. Kita tengok bendahari Penghulu bendahari ni adalah pemungut hasil ataupun dia yang kutip cukai. Dia ada kuasa. Okey. Dan dia adalah penghulu bendahari, dia adalah ketua segala bendahari. Dan dia ketua urus setia istana, maknanya ketua yang menguruskan segala yang berkaitan istana. Dia punya hiasan, dia punya benaan, dia punya kelengkapan istana, itu penghulu bendahari yang buat. Dan juga beliau adalah ketua Syah Bandar. Bukan. Sebenarnya begini, ramai yang keliru. Mari cikgu explain. Okey, dengar betul-betul. Baik, sebenarnya kita tahu bahawa aktiviti utama Melaka ialah perdagangan. Iaitu perdagangan di pelabuhan, perdagangan di pasar. Jadi, urus niaga perdagangan di pelabuhan akan ada orang-orang yang mengutip cukai. Dan orang-orang yang mengutip cukai itu dipanggil Syah Bandar. Sebab dia pengurus pelabuhan. So semua pedagang-pedagang akan bayar cukai kepada Syah Bandar. Ramai, bukan seorang Ada sampai 8 orang Syah Bandar satu-satu masa. Kemudian di kawasan bandar pula, di kawasan pasar-pasar, di kawasan kota, ada juga yang mengutip cukai di situ, iaitu dipanggil bendahari. Bendahari yang kutip cukai. Bendahari di pasar A kutip cukai di pasar A. Bendahari B kutip cukai di pasar B.
Bendahari C kutip cukai di pasar C. So, bendahari-bendahari ini dan juga syah bandar ini, mereka kutip cukai dan berikan kepada seorang yang dipanggil ketua bendahari. Dan ketua bendahari itu adalah bergelar penghulu bendahari. Boleh faham? Dialah ketua segala bendahari dan ketua segala syah bandar. So sekarang dialah yang kumpulkan semua duit-duit yang diambil oleh syah bandar, hasil daripada cukai yang diambil oleh syah bandar dan diambil oleh bendahari-bendahari itu. Bendahari itu dan syah bandar itu semua berikan kepada penghulu bendahari untuk dikumpulkan. So sebab itu jawatan dia penghulu bendahari. Penghulu ni maksudnya ketua. Penghulu ni maksudnya ketua. Jadi kalau penghulu bendahari maksudnya ketua bendahari. Dan kalau kita kata, oh bendahari perempuan ke cikgu? Tak ada. Okey, bendahari adalah orang yang mengutip cukai. Mengutip cukai. Dia bukan perempuan. Zaman Melaka dulu lelaki. Tapi kalau dalam zaman sekarang, kalau dalam kelas-kelas kamu kan, asal bendahari je perempuan. Asal bendahari je perempuan. Sebab apa? Bendahari perempuan tu sebab perempuan pandai menyimpan duit. Tahu simpan duit. Okey. Jadi sebab itu digunakan perempuan. Okey, Farisal Hamzah cakap dia orang kutip cukai guna kekerasan kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sebenarnya, ya. Bendahari perempuan Penghulu bendahari. Tak, lelaki. Oh. Lelaki. Sebab zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, semuanya pembesar-pembesar adalah lelaki. Kita boleh je kutip. Ya. Yang cikgu cakap perempuan tu mana satu? Itu kalau katakan dalam kelas kamu. Kalau dalam kelas kamu kat sekolah kan. Biasanya bendahari kan perempuan. Memang. Sebab perempuan ni dia ada dua sifat. Dia suka kutip duit, dia akan catatkan. Okey, kemudian bukan senang nak minta duit daripada dia untuk belanja bagi kelas. Memang kedekut. Memang budak perempuan memang macam tu. Oh tak boleh. Ini memang duit untuk kelas, tak boleh. Kita nak buat jamuan akhir tahun ni. Kau nak buat apa? Oh kita nak hias bilik darjah ni. Oh no, tak boleh. Dia ketat sikitlah kan. Itu secara umumnya. Okey. Jarang dapat orang perempuan yang memang itulah yang suka berbelanja, jaranglah Yeah. So bendahara penasihat raja, bendahari pengutip cukai, yes. Okey. Yes, betul Faris Hamzah. Tak bayar cukai bukan kena pancung ke? Ya, betul. Jadi bukanlah dipaksa, tetapi dikatakan sebagai itu apa tahu, rakyat sendiri ingin membayar cukai. Sebab apa? Menunjukkan taat setia. Sebagai tanda taat setia, inilah hasil yang kami berikan kepada tuan hamba supaya tuan hamba boleh berikan kepada tuanku. Sebagai tanda kami adalah rakyat Melaka. Okay. Of course lah ada rumah sendiri. Takkan dia orang tinggal kat flat, Aaron. Kau ni kan. Okay. Baik. So itu penghulu bendahari. Kemudian temenggung. Temenggung pula ialah ketua polis dan ketua penjara. Beliau adalah penguasa bandar dan kota Melaka dan beliau juga adalah pegawai protokol istana tau. Okey, kalau untuk pengetahuan kamu pegawai protokol istana ni bermaksud apa tahu? Kalau ada orang, contoh macam kamu nak jumpa sultan, kena jumpa temenggung dulu. Temenggung tanya apa tahu? Kamu nak jumpa tuanku untuk apa? Oh, saya sebenarnya nak jumpa tuanku, nak ajak main golf. Kan? Oh, ya ke? Pernah jumpa tuanku? Tak pernah. Ni saya ajar. Dia akan ajar dulu. Okey. Kalau nak jumpa tuanku, adat dia begini. Bila masuk, kemudian ampun tuanku. Kemudian 3 langkah ke depan, kemudian sekali lagi cakap ampun tuanku. Kemudian 3 lagi langkah ke depan, kemudian baru duduk. Okey, dan tundukkan kepala. Bila tuanku cakap, baru kamu angkat kepala. So, itu protokol. Set sistem protokol kalau nak jumpa sultan.
Jadi itu yang siapa yang ajar? Temenggung ajar. Temenggung yang ajar kepada sesiapa yang ingin berjumpa dengan sultan. Bukan apa? Sebab nanti kalau takut nanti orang yang nak jumpa sultan itu nanti dia bersikap kurang hajar. Padahal dia tak tahu sistem tu. Tiba-tiba kan, contohlah kalau tak ada temenggung tiba-tiba orang tu masuk kan. Nampak tuanku kat depan. Yo tuanku, apa khabar? Wah, lama tak jumpa tuanku. Agak-agaknya apa? Apa agaknya sultan cakap? Kan? Temenggung Laksmana bunuh dia. Kan? Sungguh biadab dia. Nampak? Kan? Jadi siapa yang kena ajar kepada orang yang nak jumpa tuanku tu? Sudah tentulah Temenggung. Ingat jangan cakap yo apa semua, WhatsApp semua, no. Jangan. Padahal dalam ya. Okey, kena protokol. Ampun tuanku, Patik ni datang, kena guna cakap macam tu. Ya. Ini jumpa tuanku. Yo tuanku, WhatsApp man, WhatsApp. Kan, lama tak jumpa tuanku. Tuanku kan. Give me 5. Memang give me 5 lah kau baginya nanti. Okey. Memang kena 5 lah nanti kat muka. Jadi ingat jadi kena tahu adanya protokol. Siapa yang ajar? Temenggung. Okey. Jadi itulah tugas Temenggung. Okey. Kemudian juga Temenggung adalah hakim di darat. So, dan seterusnya kita lihat Laksamana. Tak ada. Okey, tak ada. Laksamana. Laksamana ialah ketua angkatan laut. Panglima angkatan laut dan pengawal peribadi raja. Maknanya apa? Laksamana adalah bodyguard. Laksamana ialah bodyguard sultan. Laksamana ialah bodyguard sultan. Dan juga ketua duta. Yang membawa rombongan-rombongan Sultan Melaka untuk pergi ke negara-negara lain. Itu ketua duta. Dan ketua utusan keluar negara, dan beliau juga hakim di laut. Dan jawatan Laksamana ni diwujudkan bermula apabila wujudnya Laksamana ni apabila wujudnya Hang Tuah. Dan orang pertama yang mendapat jawatan Laksamana ni adalah Hang Tuah. Tak ada. Dia tak ada court. Hakim di laut ni maknanya apa? Dia akan tengok, hukuman, dia tanya orang tu, kau salah buat apa? Salah kau ialah mencubit peha kiri kawan dia. Kemudian tanya orang lain, ada saksi? Ada. Betul Datuk Bendahara, Datuk Laksamana, dia telah mencubit peha kiri. So sekarang kita hukuman dia ialah beramai-ramai cubit peha kanan dia pula. So beramai-ramai. So itulah contoh lah kan. Jadi dia lah jadi hakim. Macam itulah hakim di laut. Perkara itu berlaku di atas kapal. Hukuman tu dilaksanakan di atas kapal. Macam tu. Boleh faham So itu Laksamana. So kita ada bendahara, penghulu bendahari, Temenggung dan juga Laksamana. Laksamana yang terkenal ialah Laksamana Hang Tuah. Kemudian yang ketiga, sistem perundangan. Melaka ni ada undang-undang. Sebenarnya undang-undang ada 3 je. Jangan risau. Ramai yang kata OMG kan. Undang-undang ni ada 3 je. 3 je. Jangan risau. Ya, ingat cikgu nak cakap Laksamana yang paling popular. Ya. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Senang je. Hukum Kanun Melaka ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, disusun secara teratur semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Paling penting sebenarnya apa tahu? Berkaitan dengan 44 fasal. Kalau kamu kata, apa benda fasal cikgu? Sebenarnya, hukum Kanun Melaka ni maksudnya apa tahu? Dia ada 44 perkara. Silakan Alia. Nak tanya boleh, teruskan je. Ada 44 perkara. Berkaitan dengan apa? Dengan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Maknanya dia bagi tahu tentang apa tahu? Apakah tugas raja?
apakah tugas pembesar. Macam tu. Itu dalam mana? Hukum kandung Melaka. Dan hukum Islam terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan juga kekeluargaan pun ada dalam hukum kandung Melaka. So, oleh kerana adanya hukum kandung Melaka ini, kalau kita lihat Melaka aman dan rakyatnya selamat kerana jenayah diatasi dengan baik. Sebab orang takut buat jenayah. Kamu tahu tak hukuman dia, macam cikgu cakap itu kan, kalau hukuman dia siapa yang melanggar, melakukan jenayah pada zaman Melaka, hukuman dia adalah hukuman bunuh. Tak mainlah penjara-penjara ni. Tak mainlah denda 1,000, 10,000 ni. Tak ada. Hukuman bunuh. Dan hukuman bunuh tu macam mana? Bukan pancung. Bukan. Hukuman bunuh itu dilakukan dengan cara apa? Pesalah tu akan didudukkan. Okey, duduk. Macam duduk solat tu. Duduk macam tu. Kemudian akan ada orang yang tukang hukum tu. Dia akan ambil pedang ataupun keris dan dia akan cucuk, okey, di antara dua tulang ini dia akan cucuk ke dalam, okey, cucukkan parang tu dan ke dalam. Dia cucuk untuk apa? Untuk menghentikan jantung. Sebab jantung sebelah kiri kan. Dia cucuk untuk terus menghentikan jantung dan terus mati. Itu hukuman bunuh pada zaman dahulu. Tak ada. Dia orang tak kutip duit denda. Tak ada kutip duit denda. Semua tak ada duit denda. Semua hukuman bunuh. Duit denda tak ada. Zaman sekarang ni kalau ada denda, duit denda tu akan menjadi hasil kerajaan. Zaman kita duit denda tu akan jadi hasil kerajaan. Hasil pendapatan kerajaan. So itu. Sebab itu Melaka aman. Sebab apa? Bila dibuat hukuman bunuh tu, orang lain takut. Orang yang kata apa? Uish, aku tak nak lah kan. Tak pasal-pasal kena bunuh macam tu. Uish, tak nak. Jadi orang takut untuk apa? Untuk melakukan jenayah. Itu kebaikannya. Ya, betul. Betul. Betul, Suci Sahara, betul. Sekarang lain sebab ada, betul, sejak penjajahan British itulah sistem hukuman kita telah pun berubah. Sebab British lah yang memperkenalkan hukuman denda, hukuman penjara, British. Jadi konon-kononnya lebih berperi kemanusiaan. Bagus, betul, berperi kemanusiaan. Tetapi keberkesanan undang-undang tu kurang. Sebab apa? Sebab bila orang tu yang buat salah, bila masuk penjara kan, kemudian bila habis keluar penjara, bila dia keluar buat lagi. Bila buat lagi kesalahan, masuk balik penjara. Kemudian keluar buat lagi. Tak insaf-insaf. Nampak tak? Maknanya apa? Tak berkesan sangatlah. Ya, betul, Vina version. Jadi itu untuk hukum kanun Melaka. Baik. Hukum kanun Melaka sebenarnya digunakan pada apa tahu? Pada kawasan Melaka dan tanah jajahan. Kalau kawasan di laut ada Undang-Undang Laut Melaka. Iaitu ditulis semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Tujuan dia apa tahu? Undang-undang ni untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Ada 25 fasal. 25 fasal ni maksudnya apa? 25 perkara. Tentang apa tahu? Tentang peraturan laut, tertib ataupun cara-cara berniaga dan tata cara jual beli, bagaimana nak jual beli. Kandungan dia pun ada cerita pasal apa tahu? Tanggungjawab nakhoda. Nakhoda ni kapten kapal. Apakah tugas-tugas kapten kapal? Apakah tugas-tugas anak kapal? Apakah tugas-tugas orang Kiwi dan tugas-tugas Syah Bandar? Jadi bila semua orang tahu tentang tugas masing-masing, maka kesannya aktiviti perdagangan berjalan lancar dan adil serta keyakinan pedagang pun akan meningkat. Cikgu dah agak dah. Mesti ada orang tanya ni. Luke tanya, Kiwi tu apa? Baik. Orang Kiwi ni sebenarnya adalah orang-orang yang membawa sampan ataupun kita kata perahu-perahu yang kecil untuk ambil barang daripada kapal besar, bawa ke pelabuhan.
Harus diingat harus diingat bukan. Harus diingat walaupun pelabuhan Melaka tu dalam, tetapi ada juga kapal-kapal besar yang tak boleh berlabuh sampai ke darat. Sebab dia punya kapal tu terlalu besar. Jadi dia ada kapal besar ni biasanya ada banyak barang-barang yang nak diniagakan di Melaka. So apa yang diorang buat? Orang-orang Kiwi inilah yang akan menaiki sampan ataupun menaiki perahu kecil untuk ambil barang-barang daripada kapal besar, bawa pergi ke pelabuhan Melaka. So ini yang dikatakan sebagai orang-orang Kiwi. Okey, orang-orang Kiwi. Ya, ramai. Dia golongan ramai, memang ramai. Memang ramai. Bukan seorang, memang ramai. Dipanggil golongan Kiwi. Apa yang susahnya? Macam itulah. Nak memudahkan perniagaan macam itulah. Kan. Jadi itulah antara tanggungjawab yang tertulis dalam Undang-Undang Laut Melaka. Baik. Yang ketiga, dia macam ni. Okey, sistem undang-undang ni kamu kena tahu Hukum Kanun Melaka dia tulis dalam buku undang-undang tu Undang-Undang Laut Melaka pun tulis dalam buku. Tetapi undang-undang adat dia tak ada tulis. Ini undang-undang adat ni bukan undang-undang bertulis, memang tak ada. Undang-undang ini ialah undang-undang yang dibawa turun-temurun. Itu beza antara Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dengan undang-undang adat. Undang-undang adat tak ditulis. Dia hanya dibawa oleh turun-temurun. Dan kalau kita lihat di sini, adat yang digunakan ni ialah adat apa? Adat Temenggung. Mungkin kamu pernah dengar kot, ada dua undang-undang adat yang tidak bertulis, iaitu adat Temenggung dan adat Perpatih. Pernah dengar? Adat Temenggung dengan adat Perpatih. Pernah dengar okey. Tak okey. Baik. Adat Temenggung, adat Temenggung sebenarnya adat yang digunakan, adat yang tidak bertulis digunakan oleh semua negeri di semenanjung Malaysia ni kecuali Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia guna adat Perpatih. Dia je yang guna adat Perpatih. Yang lain-lain guna adat Temenggung. Apa beza je? Jom kita tengok. Okey. Adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan, nama tu Datuk Ketemenggungan berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan takhta, perkahwinan, perwarisan harta dan perundangan. Kalau kita lihat sistem penggantian sultan di mana dalam sistem ataupun adat Temenggung, kalau katakan sultan yang ada tu dia meninggal dunia, maka takhta kerajaan negeri itu akan diserahkan, akan diwariskan kepada anak lelakinya yang sulung. Anak lelaki yang sulung. Jadi, sistem pemerintahan beraja ini diamalkan dan menjadi kuasa tertinggi pada sultan. Jadi sebab itu kalau kita lihat, inilah sistem yang diguna pakai dalam adat Temenggung. Dipanggil adat Temenggung adat Temenggung. So adat yang tidak bertulis. So kat sini nak tanya, ada tak orang-orang Negeri Sembilan? Anyone here? Ada tak orang-orang Negeri Sembilan? Ada tak orang Negeri Sembilan? Orang Nogoi? Tak ada tak ada. Oh okey. Ya lah kau Cristiano. Punya kawan. Ya. Okey, tak apa. Maknanya di sini apa tahu? Kita lihat Baik. Sebenarnya kita kata kelebihan kegemilangan Melaka ni kerana yang pertama iaitu pemimpin iaitu kepimpinan beraja. Raja dia yang bagus. Kemudian yang kedua, sistem pentadbiran dia yang baik, yang terbaik. Sistem pembesaran 4 lipatan. Kemudian yang ketiga, dia ada apa? Dia ada undang-undang. So dia ada Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Adat, iaitu adat Temenggung. Bagus. Dan aspek kegemilangan itulah yang kita nak lihat dari sudut yang berbeza pula. Kita nak lihat di sini. Ya. Okey. Kita lihat bagaimana aspek-aspek kegemilangan ini ditunjukkan.
Baik, aspek gemilangnya Melaka ni sebab apa? Pertama, pembentukan empire. Empire dengan kerajaan beza Kerajaan ni biasanya kerajaan yang kecil. Tapi bila dia dah berjaya menjajah negara-negara lain, menjajah kawasan lain lagi besar, lagi besar, lagi besar, sampai dia jadi besar, itu dipanggil empire. Empire. Jadi empire tu, okey, Melaka dulu juga ada membentuk empire yang besar. Itu gemilangnya Melaka. Yang kedua, Melaka juga ada buat hubungan dengan luar. Ada buat hubungan dengan kerajaan Chola, ada buat hubungan dengan dinasti Ming di China. Ada juga buat hubungan perdagangan dengan sampai ke Rom. Itu hubungan luar. Nanti kita akan tengok Kemudian pusat penyebaran agama Islam. Itu kita tahu memang Melaka menjadi pusat pusat penyebaran agama Islam. Kemudian juga yang keempat, pengurusan perdagangan. Bagaimana Melaka boleh menguruskan perdagangan yang besar itu dengan begitu baik. Dianggarkan dalam satu ketika Melaka menggunakan orang-orang yang berada di Melaka menggunakan hampir 84 buah bahasa. 84 jenis bahasa yang dituturkan, yang dicakapkan, yang digunakan sepanjang perdagangan di Melaka. Bayangkanlah 84 bahasa. Macam-macam. Maknanya apa? Maknanya hampir seluruh dunia pernah datang dan berniaga di Melaka. Itulah kehebatan Melaka sebagai pusat perdagangan. Hebat. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya kita berbangga dengan sejarah silam kita dan kita harus menjadikan contoh. Ambil ini sebagai contoh untuk apa? Untuk kita jadikan dia iktibar dan untuk kita jadikan yang lebih baik bagi negara kita Malaysia. Kan? Mana tahu dalam ramai-ramai ni ada benar-benar saintis. Ada dalam kalangan kamu yang saintis yang boleh mencipta vaksin COVID-19 ini. Kita tak tahu. Mungkin Jin Ibushi ataupun Aiman Master sebenarnya boleh mencipta vaksin untuk COVID-19. Daeng pun kata mungkin boleh. Dah ada vaksin, itu vaksin luar. Itu vaksin luar, tak tentu. Cuba kita buat kajian sikit. Mana tahu rupa-rupanya campuran tempe dengan sambal udang adalah penawar bagi vaksin COVID-19. Kan? Mana tahu kan? Tempe campur dengan keropok leko, menjadi vaksin sebenar bagi COVID-19. Who knows? Lain macam. Yes. Kan? Kan? Iya, betul. Ya, betul. Vaksin yang ada unsur makanan. Iyalah. Kan? Benda tu dalam badan. Macam mana hapuskan dia? Makananlah. Campuran kentang goreng McD dan ayam goreng. No. Tak boleh. Tukar. Campuran keropok leko dengan juga ayam goreng berempah. Malaysian style. Barulah nampak ni. Nampak? Ya, kan. Tiba-tiba semua lapar. Ya, nampak. So, mana tahu kan. Dah. Please, okay. Memang dah pun okey, dah. Okey. Baik. Tak lihat. Oh, yelah. Oh, minta maaf lah Aiman kan. Sejak terpaksa keluarkan besi ni tak boleh makan macam-macam kan? Apa kaitan dia? Kan? Besi tu kat tangan bukan kat perut. Kan? Macam mana allergic ke? Itulah. Kan? Tak apalah Aiman. Kan? Okey. Pelik kan? Tak apa Man. Yang masuk besi sebelah sini kan? Sebelah sini boleh buat makan kan? Tak apa. Boleh hidup lagi, boleh makan macam tu. Okey. Baik. Alright. So kita lihat di sini. Okey. Pembentukan Empire Melaka. Wow. Melaka.
Kita fikir macam mana Melaka boleh jadi besar macam tu Melaka dulu besar gila kot. Seluruh tanah Melayu ni dulu Melaka. Separuh daripada Sumatera tu pun Melaka. Kita pun macam, wih besarnya. Macam mana jadi besar macam tu? Okey. Kerana 3 perkara ni. Kita tengok macam mana Melaka boleh jadi begitu besar? Kerana pertama kerana apa tahu? Penaklukan. Maknanya penjajahan. Melaka pernah melakukan penjajahan, iaitu menjajah kawasan-kawasan untuk apa? Untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya apa? Kawasan taklukan, contohnya Pahang dan Beruas. Pahang dan Beruas dulu adalah kawasan yang telah dijajah dan ditakluk oleh Melaka. Ditakluk, ya. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, antara yang lain iaitu apa tahu? Perkahwinan. Salah satu cara bagaimana Sultan Melaka besarkan Melaka iaitu berkahwin. Menariknya. Baik, contohnya antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Contohnya apa tahu? Perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit telah meluaskan lagi pengaruh Melaka. Sebab apa tahu? Sebab bila Sultan Mansur Shah kahwin dengan puteri Majapahit tu, maknanya anak Raja Majapahit kata apa? Okey, kerana perkahwinan ini, beta akan mengurniakan, menghadiahkan kawasan Siantan kepada Sultan Mansur Shah. Tak pasal-pasal dapat kawasan, dah dapat tanah baru, dah dapat kawasan baru. Nampak tak? Perkahwinan ini membawa apa? Membawa keuntungan. Ya, sebab tu Kristiano jangan cakap tak nak kahwin, jangan. Kahwin ni untung. Okey, baik. Tapi tunggu masanya, bukan sekarang. Kalau sekarang ni nak gatal. Boy Faris kan, sunat tak kering lagi dah nak kahwin. Okey, baik, sambung. Baik. Kita teruskan. Seterusnya. Seterusnya, naungan. Naungan kerajaan lain. Okey, kerajaan lain rela bernaung di bawah Melaka. Ini naungan Contohnya Linggar, Patani, Kedah. Raja kerajaan naungan akan ditabalkan oleh Sultan Melaka. Maksudnya apa tahu? Dia macam ni. Naungan ni macam mana tahu? Contohnya negeri Kedah. Bila Kedah ada raja tahu. Apabila Kedah lihat Melaka makin lama makin besar, makin power tahu. Dengan ada tentera, dengan ada hubungan perdagangan dengan China dan banyak lagi kan. Kedah kata apa? Kedah kata pergi jumpa Sultan Melaka, kata apa? Tuanku, boleh tak kami ni daripada Kedah, kami nak duduk di bawah lindungan Melaka? Boleh tak kami nak berlindung di bawah Melaka? Nak berlindung di bawah Melaka. Maknanya apa? Maknanya kami ni minta supaya Melaka melindungi kami orang Kedah ni. Jadi Melaka kata apa? Sultan Melaka kata apa? Okey, kalau macam tu, okey, negeri kamu menjadi negeri naungan beta. Negeri naungan Melaka. Maka setiap tahun kamu akan ada bayar ufti kepada kerajaan Melaka, tetapi jangan risau, okey, kerajaan Melaka akan melindungi keselamatan negeri Kedah. Baik tuanku. Nampak tak? Itulah naungan. Maknanya apa? Negeri itu sanggup duduk di bawah naungan Melaka. Di bawah perlindungan Melaka. Itu maksud naungan. Boleh faham? Sebab itu Melaka jadi besar. Ada yang dijajah. Ada yang bila berkahwin dapat. Okey. Kemudian satu lagi, ada kerajaan-kerajaan yang rela duduk di bawah Melaka. Sebab rasa selamat. Sebab Melaka ni kuat. Naungan itu laungan, bukan naungan Faris. Kan? Itu laungan azan. Ini naungan. Naungan tu perlindungan. Okey. So 3 cara ni saja penaklukan, perkahwinan, naungan menyebabkan Melaka telah membentuk satu empire yang besar. Hebat Melaka ni sebenarnya. Memang hebat. Dan kita lihat di sini, okey, kepentingan empire maksudnya apa tahu?
Okey, yang ini berkaitan ya okey. Solat azan belum lagi. Baik, kepentingan empire ni apa tahu, iaitu bagaimana pentingnya kerajaan yang besar tu. Okey. Bagaimana pentingnya empire ini, iaitu politik. Kalau kita lihat penting ke nak buat kawasan yang Melaka yang besar-besar ni? Okey, penting. Pertama untuk apa? Politik. Sebab dapat luaskan wilayah dan jajahan takluk. Kemudian dapat kukuhkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang kita takluk tu. Dan menyekat pengaruh kuasa serantau, iaitu menyekat pengaruh kerajaan Siam, Majapahit dan juga Pasai. Maknanya dari segi politik kan kita dapat kukuhkan hubungan. Ingat kalau kamu tengok betul-betul kamu tengok politik meluaskan wilayah dan jajahan takluk, kukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk. Maksudnya apa? Maksudnya, walaupun Melaka menjajah, tapi Melaka tidak take over kerajaan itu. Dia bukan hapuskan kerajaan ataupun hapuskan raja tu, tak. Tapi dia minta supaya apa? Bila dijajah, dia minta supaya raja-raja itu tunduk kepada Melaka. Dan juga buat hubungan baik dengan Melaka. Nampak macam tu. Dia berbeza dengan penjajahan British. Penjajahan British, dia jajah. Kemudian dia ambil bahan mentah kita. Kemudian dia suka untuk apa? Untuk merosakkan, mencampur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu kita. Itu British. Tapi kalau Melaka tak. Melaka hanya nak apa? Dia jajah untuk apa? Minta kerajaan tu, kamu kena dengar cakap kami, iaitu daripada Melaka. Sebab kamu sekarang di bawah kami. So, kami nak buat hubungan baik. Jadi kami lantik kamu sebagai rakan yang baik, tapi kamu kena tunduk di bawah Melaka. Itu sahaja. Bukannya nak kacau kerajaan tu, bukannya nak hapuskan sultan tu, tak ada. Nampak tak? Jadi penjajahan zaman Melaka dengan penjajahan British sangat berbeza. Sangat berbeza. Jadi sebab selalu kita lihat apa tahu? Kalau jajah ni mesti jahat. Kalau penaklukan ni mesti jahat. Tak. Dia bergantung kepada caranya. Bergantung pada caranya. Jadi Melaka berbeza. Okey. Kemudian kepentingan empire ini iaitu dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi, menerima hadiah seperti emas dan bantuan ketenteraan. Kemudian juga Melaka akan dapat bekalan seperti rempah ratus untuk didagangkan. Banyaklah dapat bahan-bahan makanan tambahan. Dari sudut sosial, sekarang emas memang mahal. Dari sudut sosial, berlaku asimilasi. Maknanya berlaku gabungan budaya tempatan dengan budaya dari Arab, daripada Cina, seterusnya membentuk masyarakat majmuk. Maksudnya apa? Di Melaka dulu, oleh kerana ada orang Melayu, ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Parsi dan macam-macam lagi. Jadi berlakulah kita kata sebagai penyatuan budaya. Sebab itu di Melaka, kalau kamu ingat lagi, kat Melaka ada orang ataupun golongan baba dan nyonya. Ingat tak? Ada kat Melaka. Kamu pernah belajar sejarah darjah 5 ke sejarah darjah? Ya. Darjah 5 ke darjah 6? Iaitu golongan baba dan nyonya. Baba dan nyonya ni sebenarnya dia orang Cina. Tapi bila dia datang sini, dia nak meniru. Dia memang Cina. Tetapi dia memang meniru gaya hidup dan cara berpakaian, cara makan orang Melayu, Melaka. Pakaian pun suka pakai pakaian kebaya, makan pun suka asam pedas. Itu. Baba dan nyonya. Itu apa? Asimilasi budaya. Maknanya penyatuan budaya-budaya tempatan dengan budaya luar. Jadi itulah kelebihan. Kelebihan. Cikgu lapar. Okey. Baik. Kita pun dah pukul 7 dah ni.
So kita akan extend tak lama lah, 10 minit je cukup lah. Nanti sekarang korang lapar, korang kena makan lagi kan. Kita extend 10 minit je. Kemudian dari sudut agama, tak boleh lah orang nak solat juga, orang nak makan malam juga kan. Okay, lepas ni sekarang takut nanti pukul 8 yang lain-lain ada kelas lagi kan. Okay, baik, tak apa. Kita lihat di sini. Dari sudut agama, okay, mendorong, okay, kita lihat dari sudut agama mendorong usaha penyebaran agama Islam. Okay, dan Islam berkembang luas ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan Patani. Maknanya apa? Bila Melaka boleh besarkan tanah dia menjadi satu empire, maka mudahlah dia untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Jadi penyebaran itu senang. Contohnya lah contohnya kalau kita lihat macam zaman sekarang, seandainya kamu adalah peniaga, seorang peniaga, iaitu peniaga yang menjual earbud ni, kan, yang ini kan, benda ni. Okey, katakan kamu supplier, kamu nak jual dekat negeri Selangor sahaja ke ataupun kamu nak jual kat seluruh Malaysia? Wireless. Of course kamu nak jual kat seluruh Malaysia kan? Sebab apa? Lebih menguntungkan. Lebih cepat tersebar. Okay. Jadi itulah kelebihannya kalau membentuk empire. Itu nasib baik rakyat Malaysia, kalau kita kat Malaysia ni saja kan. Okay. Kamu ada berapa? Okay, ada rakyat Malaysia ada 35 juta orang 35 juta orang rakyat Malaysia. Bayangkan semua beli, okey, 35 juta beli earbud daripada kamu. Okey. Kita anggaran saja, Cristiano, anggaran saja. So, kalau 35 juta, bayangkan 35 juta beli. Untung tak kamu? Untung kan? Untung. Tetapi, just kamu comparekan pula dengan apa tahu? Comparekan dengan negara China. Negara China, penduduk dia ada 1.2 bilion. 1.2 bilion. Bayangkan kalau kamu jual pula benda ni, okey, jual benda ni pada rakyat Cina. Seluruh rakyat Cina beli seorang sepasang. Seorang sepasang beli. Jadi, ataupun jual kat India. India ada 1.1 bilion penduduk. Jual kat India. Semua rakyat India beli benda ni. Kamu untung kan RM1 saja. 1.1 bilion penduduk India beli, bermakna kamu telah untung 1.1 bilion. Yes. Sebab itu dia orang senang nak jadi jutawan. Sebab apa? Meniaga saja kan, kalau kamu untung RM1 pun, kan, jual kat China dah senang-senang dapat 1 bilion. Jual kat India untung RM1 pun senang-senang dapat 1 bilion. Itu kepentingan membentuk empire. Maknanya apa? Membentuk tanah jajahan yang luas. Supaya apa? Supaya ekonomi pun lagi bertambah tinggi, lagi bertambah banyak. Ya, betul. RM1 cukuplah. Kan? Kalau kat Malaysia, kan, RM1 jual pada 35 juta orang. Kamu hanya dapat 35 juta. Cuba bayangkan kalau kamu jual di China ataupun di India. Yes. Banyak tu, hanya RM1 je. Boleh beli apa dengan RM1? Nasi lemak kecil je, nasi lemak yang pendek yang dibungkuskan dengan daun tu kan. Dibungkus tu, kemudian adalah apa? Telur sehelai. Bukan telur seketul telur sehelai yang petak, bentuk petak dan sambal. Itu je lah nasi lemak RM1. Okey, nasi lemak RM1. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kemajuan daripada segi ekonomi kalau ada empire. Kalau ada empire. Dan kalau kamu nak tahu kan, macam cikgu pernah cakap hari tu iaitu berkaitan dengan target Malaysia. Okey, kerajaan mensasarkan apa? Iaitu Malaysia menjelang tahun 2100, rakyat Malaysia perlu ada sehingga 70 juta orang. Matlamatnya
Okey, rakyat Malaysia ingin mencapai bilangan 70 juta orang menjelang tahun 2100. Yes, 2100. Ya, maknanya ada berapa tahun lagi tu? Ada lebih kurang dalam 79 tahun lagi. Okey, sekarang ni ada 35 juta. Maknanya nanti kalau nak sampai 2100, maknanya ada balance 35 juta lagi untuk jadikan dia 70 juta, betul? Muat ke Malaysia nanti? Muat. Tak muat pula. Banyak je kosong. Tu, Banjaran Titiwangsa banyak kosong. Banjaran Croker banyak kosong. Kan? Kan Sarawak banyak kosong. Kan? Dia tak overpopulation. Kalau betul-betul tak overpopulation lah. Kan? Kalau betul-betul disusun tidak overpopulation. Kenapa matlamat kerajaan macam tu? Sebab lagi ramai manusia, kan, lagi ramailah arkitek, lagi ramailah engineer, lagi ramailah doktor, lagi ramailah lecturer. So maknanya apa? Lagi ramai lahirnya golongan-golongan yang berkualiti. Tak adalah, kan, setakat 35 juta naik 70 juta tu tak ada masalah. Tu kalau rakyat Cina tu 1.2 bilion naik ke 2 bilion, itu overpopulation lah. Kan? Kita tak adalah pun overpopulation kan. Tapi kalau overpopulation juga macam mana? Tak apa, kita boleh minta pertolongan Thanos. Untuk apa? Untuk dia? Macam tu kan? Okey. 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 Kenapa dia ada salji? Sebab dia sejuk. Kan? Sebab dia sejuk. Kan? Alright. Dan yang terakhir tentang pembentukan. Okey, pembentukan empire iaitu pentadbiran. Okey. Tak. Salji bukan turun dari awan. Salji bukan turun daripada awan. Kan? Bukan. Kan? Nak tanya Faris Hamzah lah. Dah alang-alang Faris Hamzah tanya kan? Kan? Ya. Ni nak tanya kamu ya. Okey, dalam peti ais kamu kan, dalam freezer ada salji? Ada awan tak dalam tu? Tak ada kan? Dalam freezer tak ada awan kan? Macam mana ada salji dalam tu? Kan? Ayo. Habis tu yang ais-ais tu dalam tu bukan salji. Ayo. Kan? Yelah. Yes. Kalau dia ketulan-ketulan ais tu bermakna salji lah tu. Kalau dah banyak je salji lah. Alah kau ni kan. Yelah cikgu menang. Suka cikgu. Okey, baik. Jadi kan, mengajuk Faris, jangan mengajuk Faris kan. Jangan mengajuk. Saya kalau nak pergi mandi. Okey, baik. Aduh ya. Okey, baik. Pula. Okey, baik. Memandangkan apa